Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan dan puan. Kita mulakan pagi kita hari ini dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kerana Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi beri peluang kepada kita untuk bersama-sama mengabdikan diri kepada Allah, memperbaiki diri sendiri supaya kita masih mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan, sekali lagi anda semua bersama dengan saya Master Ustaz Malik. Kali ini tuan-tuan dan puan insya-Allah. Hari ini insya-Allah walau Allah hari ini saya nak cerita satu perkara yang menakutkan. Satu perkara yang menakutkan yang seringkali dilakukan oleh kebanyakan kita. Kebanyakan sahabat-sahabat kita sering lakukan tiga perkara ini yang menyebabkan tiga sebab mengapa berlakunya potong kaki. Jadi hari ini tuan-tuan kita nak bicara tentang potong kaki ini. Ramai orang yang kena potong kaki, takut kena potong kaki, potong jari dan sebagainya. So tuan-tuan saya sangat teruja. Tuan-tuan hari ini saya nak berkongsi satu ilmu lagi, bagaimana ramai sahabat-sahabat kita yang tak tahu, mungkin tak tahu. Jadi kadang-kadang tu ada niat nak diet, nak turunkan berat badan dan sebagainya. Ada orang kan dia rasa macam tak sempat nak sarapan pagi. So tahu tak sikap kita yang skip sarapan pagi ataupun tidak ambil sarapan pagi setiap hari boleh menyebabkan berlakunya kencing manis atau paras gula dalam darah naik meningkat dengan mendadak. Dan yang malangnya, kalau dah ada penyakit kencing manis, lagi cepat chances untuk nak kena potong kaki. So teruskan tekan share sebagai pengeras, teruskan tekan like tuan-tuan dan puan. Anggaplah ini adalah satu jihad, anggaplah ini adalah satu perjuangan kita bersama untuk nak bantu sahabat-sahabat kita hidup lebih bahagia, lebih berjaya dan lebih sihat insya-Allah. Okey tuan-tuan dan puan. Saya teringat lagi satu hadis Nabi SAW. Saya sangat tertarik dengan pesanan baginda Nabi SAW. Baginda Nabi SAW sering memperingatkan kita tahu. Ingat apa tahu? Al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat, yang sihat lebih disayangi, lebih dicintai oleh Allah berbanding dengan orang mukmin yang lemah, yang sakit. So tuan-tuan puan, hari ini kita tanam azam untuk nak menjadi hamba Allah yang paling dicintai, yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tanam azam itu insya-Allah. Dan saya sendiri kan, saya nak beramal dengan hadis Nabi SAW. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Apabila mati seseorang anak Adam, maka terputuslah amal seseorang itu. Tersasul pula saya. Terputuslah amal seseorang itu. Kan kecuali illa min thalathin, kecuali tiga perkara. Kecuali tiga perkara. Yang pertama kan sedekahun jariyah. Sedekah jariah tuan-tuan puan. Saya nak bagi duit yang banyak saya tak dapat tuan-tuan. So saya bagi sedekah dalam bentuk bimbingan, dalam bentuk coaching, dalam bentuk ilmu. Saya kongsi dengan tuan-tuan puan. Saya tak rugi apa-apa tuan-tuan. Bahkan saya rasa sangat bahagia. Kemudian yang keduanya Rasulullah sebut lagi, waladun salih yad'u lahu. Anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kita. So tuan-tuan puan, kita kena create juga masa depan kita di akhirat kelak nanti dengan menanamkan rasa kasih, rasa sayang kepada Rasulullah dalam hati anak-anak kita. Kemudian yang ketiga kan, al-ilmu yuntafa'u bihi, dan ilmu yang memberi manfaat. So tuan-tuan puan, pada hari ini dan setiap hari insya-Allah 8.45 minit pagi saya akan terus akan berkongsi ilmu yang sangat bermanfaat tuan-tuan puan. Saya sangat berharap, saya berdoa pada Allah supaya tuan-tuan dan puan-puan akan mendapat faedah daripada semua ilmu yang saya perturutkan dekat Facebook ini insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan, kepada tuan-tuan puan yang ingin nak join program Kembali Sihat 21 hari, tuan-tuan dan puan boleh berdaftar dengan cara
dengan cara masuk ke dalam grup Telegram yang ada kat atas. Kat bawah tajuk tu kan ada grup Telegram. Nanti masuk kat Telegram sana, saya akan letakkan link form, Google Form untuk tuan-tuan dan puan buat pendaftaran. Kat sana nanti isi borang dan lepas itu submit saja. InsyaAllah kita akan terima tuan-tuan dan puan. Nak pastikan tuan-tuan dan puan dapat ketenangan, dapat kejayaan dalam kesihatan. Okey tuan-tuan dan puan, kita nak teruskan sharing kita. Banyak pula bercakap pada pagi ini. Alhamdulillah. Jadi Arman kata insya-Allah Ustaz. Ros merah pun kata okey. Arman dah daftar ke belum? Kalau belum, Arman boleh buat pendaftaran. Ada kita letakkan apa tu Google Form kat situ. Letak tau. Tolong ikuti. Saya bukan apa tuan-tuan puan. Saya nak tolong, nak bantu tuan-tuan puan yang tak sihat ni supaya menjadi sihat. So tuan-tuan puan, kita dah jauh pergi ni. Kita nak mulakan dengan remove kita punya aura negatif yang menjadi punca penyakit dalam hati kita. Boleh macam tu? So kita mulakan dengan perkataan yang pertama. Pagi. Come on. Komen kat bawah. Tu yang pertama. Yang kedua, tekan share, tekan like. Tekan share dan tekan like. Okey tuan-tuan. Pagi. Come on. Pagi. Semangat terus. Kita kena build up, kita bersemangat. Setiap pagi lakukan perkara ini. Kalau tak sempat live pun tak ada masalah. Tuan-tuan masuk dalam bilik air kan. Sebut kuat-kuat tau. Sebut kuat-kuat dalam tandas tu. Pagi. Macam tu. Pagi. Kemudian perkataan yang kedua tuan-tuan. Perkataan yang kedua, jangan lupa tau. Have a life win. Have a life win. Belum lagi fight. Win. Okay. Have a life fight. Have a life fight. Okay, thank you very much kepada tuan-tuan puan yang sudi bersama saya pada setiap pagi. Dan so tuan-tuan puan, saya nak kenalkan diri saya dulu. Kepada sahabat-sahabat kita yang baru, tentu nak tahu juga kan, nak kenal juga siapakah yang dikatakan Master Ustaz Malik. Master Ustaz ni siapa sebenarnya? Okey, saya adalah Master Ustaz Malik. Kepakaran saya adalah yang pertama membantu menyelesaikan masalah kaum wanita dan kaum ibu yang mempunyai cabaran kecelaruan emosi dan juga kemurungan. Itu yang pertama. Yang kedua, kepakaran saya adalah membantu sama ada kaum ibu ataupun kaum wanita ataupun kaum lelaki yang mengalami masalah kena sihir, masalah saka, masalah histeria, sehingga mereka mencapai tahap kesihatan yang semaksimum mungkin. Dan kepakaran saya yang ketiga, adalah membantu pesakit yang mengalami 4 masalah sekawan. 4 penyakit 4 sekawan. Okey, kencing manis, darah tinggi, kolesterol, GERD dan gastrik. Membantu mereka, coaching mereka, bimbing mereka supaya mereka lebih sihat, lebih ceria dan lebih bahagia. Okey, tuan-tuan, are you ready guys untuk nak kongsi pada hari ini? Kan terus tuan-tuan jangan berhenti untuk tekan like dan tekan share. Azimah Yahya kata, saya baru masuk Ustaz, banyak yang saya tertinggal. So tak ada masalah. Kepada Azimah Yahya, nanti boleh tengok live yang lepas. Scroll tengok satu-satu. InsyaAllah mudah-mudahan puan akan mendapat ilmu yang sangat bermanfaat ini. So tuan-tuan, saya nak terangkan bagaimana tidak sarapan pagi boleh menyebabkan paras gula dalam darah meningkat dengan cepat. Dan kalau orang itu dah memang kronik masalah kencing manisnya, akan menyebabkan kaki boleh kena potong. So tuan-tuan, are you ready guys? Tolong dengar betul-betul apa yang saya nak cerita ini. Tolong dengar betul-betul, tolong take note, ambil nota, dan tolong share video ini kepada semua sahabat-sahabat kita kat luar sana. So, kita mulakan yang pertama. Okey, yang pertama. Mengapa 3 sebab tak sarapan pagi boleh 3 sebab tak sarapan pagi
boleh sebabkan kaki kena potong. Boleh menyebabkan kaki kena potong. Yang pertama, apabila kita tidak bersarapan pagi. Apabila kita tidak bersarapan pagi, yang pertama akan berlaku paras gula turun dengan cepat. Tulis kat bawah. Tulis kat bawah, yang pertama akan berlaku paras gula akan turun dengan cepat. Sebab apa tahu? Sebab kita dah tidur pukul 10 malam. So 10 malam sampai ke 7 pagi dah berapa jam tuan-tuan? Berapa jam? Pukul 10, pukul 11, pukul 12, pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5, pukul 6, pukul 7. Hampir 10 jam. Perut kita menjadi kosong. Waktu tu perut kita rest. Apabila kita rest, kita bangun dan terus kita tak sarapan pagi, pukul 7 disambung kepada pukul 12 tengah hari. Bayangkan kita punya perut kosong hampir lebih daripada 14 jam. So, apa yang akan berlaku? Paras gula akan turun dengan cepat dan begitu teruk sekali. Apabila paras gula dalam badan kita turun, apa yang berlaku tuan-tuan? Dia akan berlakulah penyimpanan lemak di dalam kulit kita, di bawah kulit kita. Akan berlaku simpanan lemak. Dan lemak inilah akan bertukar menjadi gula. Lemak ini akan bertukar menjadi gula. So, sama ada tuan-tuan puan minum pagi ataupun tidak, gula akan disimpan di bawah kulit. Di bawah kulit. Sebab itu tuan-tuan puan, ramai yang tak tahu dia sebenarnya nak kuruskan badan. Dia sebenarnya nak diet kan, tapi makin gemuk. Sebab apa? Sebab tidak sarapan pagi. So tuan-tuan puan, hari ni tuan-tuan puan dah belajar tahu satu perkara yang ramai orang tak tahu, ramai orang tak ada ilmu. So jangan rasa rugi untuk terus menuntut ilmu. Hari ni syukur pada Allah, rezeki tuan-tuan puan tahu kenapa ramai pesakit disebabkan tak sarapan pagi. Okey, yang pertama sebab paras gula turun dengan cepat. Turun dengan cepat dan menyimpan lemak. Lemak itu akan bertukar menjadi gula. So, tuan-tuan kena tahu dan kena ambil tindakan segera. Kepada mereka-mereka saya nak pesan, tolong jangan skip sarapan pagi. Okey, jangan berhenti, teruskan share dan teruskan like ya. Okey, yang kedua, tuan-tuan dan puan, apabila kita tak makan, kita berhenti makan pukul 10 sampai pukul 12 tengah hari kebesokannya harinya, maka kita dah sampai 14 jam perut kita kosong. Sampai waktu tengah hari perut kita sangat lapar. So apa yang akan berlaku bila sangat lapar? Sebab itu sangat lapar ni sangat bahaya. Sebab kita akan makan, yang pertama kita akan makan dengan banyak. Kita akan makan dengan banyak. Kita akan ambil karbohidrat karbohidrat halus seperti nasi kan, roti ataupun apa-apa mie contohnya, dengan sangat banyak, dengan kuantiti yang tak sepatutnya. Apa yang akan berlaku kalau kita makan dengan kuantiti yang tidak sepatutnya? Maka akan berlakulah paras gula tadi kan ada kat bawah. So dia akan melonjak naik dengan cepat dan begitu tinggi sekali. Dia turun dengan banyak dan dia naik dengan cepat, menyebabkan lagi sekali simpanan lemak berlaku. Simpanan lemak berlaku. Jadi turun dengan cepat menyebabkan simpanan lemak, naik dengan cepat juga menyebabkan simpanan lemak akan berlaku. Apabila berlakunya simpanan lemak, dan lemak itu kalau tak ditukarkan menjadi tenaga, maksud tak digunakan untuk tak dibakar dengan betul. Bayangkan tuan-tuan puan, kalau kita makan tengah hari itu, biasanya kita akan makan kalorinya 500 ke 700 kalori sekali kita makan. So bila kita makan dengan 500 kalori, 700 kalori, kalori ini perlu dibakar dengan melakukan beberapa aktiviti. Bayangkan untuk nak bakar 500 kalori itu, tuan-tuan dan puan kena berbasikal selama 5 jam barulah habis kalori itu dibakar. Dan jika sekiranya kalori ini tidak dibakar, maka dia akan terus bertukar menjadi gula dengan sangat cepat. Jadi gula dengan sangat cepat. Apabila berlakunya gula dalam badan dengan sangat cepat, apa yang berlaku? Maka akan berlakulah yang ketiga. Iaitu berlakunya pankreas kita ni. Pankreas kita dalam tubuh kita ada satu organ namanya pankreas. Pankreas ni fungsinya adalah untuk mengeluarkan insulin, untuk nak menstabilkan gula.
So, apabila gula tu naik dengan cepat, dengan tinggi, pankreas tadi akan bekerja keras, akan bekerja dengan begitu teruk untuk nak turunkan paras gula tadi. Paras gula tadi. Jadi dia terpaksa keluarkan insulin yang sangat banyak dengan secara mendadak. Dia keluarkan, sehinggalah dia berjaya menurunkan paras gula tadi. So, esokkan hari kita buat juga benda yang sama. Kita terus amalkan benda yang sama. Maka pankreas tadi akan bekerja tanpa henti 24 jam. Bayangkan setiap hari dia terpaksa bekerja keras, setiap hari dia terpaksa bersungguh-sungguh nak keluarkan insulin. Sampailah satu saat, sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dan 1 tahun. Kemudian sambung lagi 2 tahun, tabiat yang sama tidak ubah. Apa yang akan berlaku sampai 5 tahun, 10 tahun? Kalau berterusan sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun dan sampai ke 10 tahun, tuan-tuan. Sebab itulah ramai orang kena potong kaki dengan cepat. Sebab insulin tadi dah tak cukup nak dikeluarkan. Pankreas tadi dah rasa penat sangat nak keluarkan insulin. So, apa yang berlaku? Pankreas tadi buat boykot, tak nak keluarkan lagi insulin. Sebab itu ramai orang terpaksa ambil cucuk atau suntikan insulin. Sebab rosak, pankreas sudah pun rosak. Sebab itu apabila pankreas sudah rosak, tak lagi keluarkan insulin, maka paras gula tadi makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. So, tuan-tuan dan puan, 3 sebab itulah yang saya nak ceritakan dengan tuan-tuan dan puan, bagaimana boleh menyebabkan kaki anda kena potong. Okey, tuan-tuan dan puan dapat ilmu? Kalau dapat ilmu, tolong tekan share dan tolong tekan like kat bawah. Dan kepada tuan-tuan dan puan, seperti yang saya war-warkan, program Kembali Sihat 21 hari akan bermula pada 30 hari bulan. Dan pendaftarannya sangat terhad, tuan-tuan dan puan. Saya pun tak terdaya untuk nak jaga ramai-ramai orang. So saya buka hanya 97 orang. 97 orang. Sekarang ini pun dah ramai berpusu-pusu masuk. Kalau tuan-tuan nak lambat untuk buat pendaftaran, saya tak jamin tuan-tuan dan puan dapat ikuti untuk batch yang pertama ini. So tuan-tuan puan, bertindak sekarang untuk nak sihat. Jangan tunggu esok, sebab esok kita ada cerita lain pula. Esok menyebabkan kita punya semangat dah down. Besok kita punya semangat dah tak ada lagi. So hari ini buat satu tindakan cepat, buat pendaftaran segera. Saya sangat-sangat berteruja nak bantu tuan-tuan puan untuk kembali sihat selama dalam tempoh 21 hari. Okey, sekadar tu dulu kita punya perkongsian. Teruskan share, teruskan like. Tuan-tuan puan, saya izinkan tuan-tuan puan ambil, boleh download dia punya video ni, share lah sebanyak yang mungkin. Jangan lupa join Master Ustaz Malik dekat link Telegram kat bawah. Dekat bawah tu, bawah tajuk kan, kat bawah tu ada link Telegram. Klik kat situ akan masuk dalam grup Telegram. Kat sana nanti saya akan bagi satu link Google Form untuk tuan-tuan dan puan buat pendaftaran program Kembali Sihat 21 hari. Okey, lock your minda. Kita lock kita punya minda. Change your mind, change your life. Change your mind, change your life. Change your mind, change your life with Heaven Life. With Heaven Life. Heaven Life sentiasa memahami anda. Heaven Life sentiasa menyayangi anda. Heaven Life sentiasa bersama dengan anda. Heaven Life berada di hati anda. Anda berada di hati saya. Okey, ingat Heaven Life, ingat Master Ustaz Malik, ingat Master Ustaz Malik, ingat Heaven Life. Kita jumpa besok pagi di waktu yang sama, dan kita jumpa dalam grup Kembali Sihat 21 hari, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang untuk anda semua.